dia hantar lebih, dia akan jadi terkurang. Cuma terkurang macam mana pun 30 minit peruntukan. Sebab asal masa dia di Putrajaya dulu, masa kita peruntukannya adalah 30 minit. Bagi tambahannya ni. Okey. Isu dia tuan-puan, sembahyang duduk dan sembahyang atas kursi. Agak kompleks juga, tapi saya cuba ringkaskan untuk hari ni. Nanti kalau masuk tajuk qiyam tu nanti saya akan detailkan. Kita belum lagi. Malam tu dia akan ada tajuk qiyam. Malam tu kita duduk bincang takbiratul ihram baru malam. Lepas takbiratul ihram, insya-Allah qiyam. Dia ada. Sebab tu pagi ni saya ringkas je. Sebab dia ada tak lama dah topik qiyam itu kita akan bincang malam. Dalam qiyam itulah kita akan bincang bagi orang yang tak mampu qiyam. Baik, isu dia begini tuan-puan. Isu sembahyang duduk ni nak duduk bawah kan duduk atas kursi. Kalau bawah macam mana cara dia saya akan tunjuk. Kalau atas kursi macam mana cara dia. Tetapi umumnya perbincangan kita pada tajuk rukun sembahyang yang bernama qiyam. Itu rukun sembahyang wajib. Dipanggil sembahyang fardu. Sembahyang fardu, qiyam itu wajib. Berdiri itu wajib. Ada pun sembahyang sunat, bukan rukun. Sembahyang sunat, kita larat pun kita boleh duduk. Tak nak duduk, kita boleh mengiring. Walaupun kita larat, boleh. Duduk atas katil. Tak apa-apa nak lena. Ya Allah, payah nak lena. Mengiring. Solat sunat. Isteri duduk sebelah. Dia kata, lepas ni buat apa entah. Bunyi macam semayang. Rupa duduk semayang depan punggung dia. Boleh. Walaupun kita tak nak berdiri dan kita tak nak duduk. Kita mengiring. Dia boleh pilih. Dia skip boleh. Itu sembahyang sunat. Tapi pahala tak sama. Kalau kita sembahyang sunat duduk, pahala dia nisfu, kata Nabi, separuh. Qiyam tu. Sebab tu kalau larat, qiyam lah. Baru tak rugi pahala. Kalau larat, qiyam. Tak larat, solat juga duduk. Duduk dapat separuh daripada pahala qiyam. Semua separuh. Rokok separuh, i'tidal separuh, sujud separuh, duduk antara separuh. Semua separuh. Separuh daripada satu. Dia satu pahala sembahyang seorang diri satu. Baik. Mengiring separuh daripada duduk. Dia makin kiri, makin kurang pahala. Baik. Okey, kita kembali balik. Wajib. Qiyam itu wajib berdiri. Itu sembahyang fardu itu wajib berdiri. Wajib qiyam. Isu yang pertama, kita nak ringkaskan. Yang pertama ni tuan-puan, dia ada dipanggil, kalau dalam kitab dia panggil apa? Saya guna bahasa kitab dulu, kemudian saya guna bahasa kita. Dalam bahasa kitab dia panggil orang yang mampu berdiri. Silap. Ni isu. Dalam bahasa kitab dia panggil orang yang sekejap dia mampu, sekejap mampu dan sekejap tak mampu berdiri. Ini umum dulu. Saya nak cerita isu. Ringkas ni kita fokus isu tu. Nanti detail akan datang. Terus kita fokus isu. Pertama tuan-puan, dia mampu sekejap berdiri, sekejap dia mampu dan sekejap dia tak mampu. Bahasa kita dipanggil apa? Kadang dia mampu berdiri, terkadang dia kena duduk. Dia bukan dikategorikan orang sakit, bukan. Bukan ni. Isu pertama dulu kita buat itu pertama. Bagi tuan faham dulu. Kita tak nak turun pada orang sakit. Tak. Kita nak orang sihat macam kita. Tiba-tiba satu hari pasal pening macam mana entah, tak boleh nak berdiri. Duduk. Duduk itu sampai bila? Sampai hilang pening, wajib bangkit balik. Itu saya nak fokus. Sebab ada orang apabila dia pening, dia duduk terus. Tak boleh. Jadi, isu pertama, wajib dia berdiri ketika mampu. Mampu tak dia pergi takbir berdiri? Mampu. Wajib berdiri takbir. Mampu tak dia Fatihah? Mampu. Wajib berdiri. Sampai di surah tiba-tiba rasa nak pening. Ni tiba-tiba ni orang sihat ni. Tiba-tiba rasa nak pening. Habis dah Fatihah, habis dah. Contoh habis dah Fatihah. Sama jugalah dengan duduk tengah baca Fatihah. Sama juga. Kita ambil contoh mudah, duduk tengah baca Fatihah. Sama juga. Apa nama ni? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pening rasa. Okey, pening dia tu kalau dia cuba lawan juga menghilangkan khusyuk. Ketika itu dibenarkan duduk. Dia duduk. Tapi ingat ketika dia duduk, di sini baru timbul isu.
nak duduk bawah atau duduk atas kursi. Tapi ingat, ini sakit bukan orang sakit, bukan lagi orang sehat dulu ni. Nanti orang sakit baru kita tahu nak duduk atas kursi sebab apa? Sebab apa kena duduk? Sebab sujud. Ni kita boleh sujud. Kita orang normal boleh sujud biasa, boleh rokok biasa, cuma sakit datang sekejap kena duduk. Kita tak pening. Okey, duduk. Ingat, kalau ketika dia duduk baca Fatihah, tadi kan baru iyyaka na'budu. Dibenarkan duduk? Ya, dibenarkan duduk. Cuma ingat, kalau sedang membaca Fatihah, ketika dia duduk, wajib meneruskan Fatihah. Jangan berhenti, sebab Fatihah dia mualaf. Duduk sambil-sambil baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Sampai bawah. Ni kita cerita, kita orang biasa dulu tak perlu kursi. Duduk. Sebab isu pertama, orang yang kadang dia sekejap dia tak boleh berdiri dan kadang dia boleh bangkit balik. Orang normal, bukan sakit. Maka wajib dia duduk, dia boleh duduk, bukan wajib, boleh duduk. Okey, fokus kitanya sambil duduk Fatihah wajib dia baca sampai bawah, jangan berhenti, jangan stop sebab mualaf Fatihah dia kena berterusan. Duduk sambil menurunkan Fatihah. Okey. Ketika dia nak duduk rokok, kita tahu tak perlu bangkit sebab dia tak larat. Dia dah tak larat dah, tak perlu bangkit. Dia rokok macam biasa. Sujud boleh seperti biasa, wajib sujud seperti biasa. Sebab dia bukan orang sakit pun, orang biasa macam kita. Cuma kali tu je makan kambing lebih, pening. Siapa suruh benda lebih? Patut bawa rumah saya. Ini benda seorang, tu pening tu. Tiba-tiba dia nak sujud isyarat, batal sembahyang dia. Tak sah sembahyang, sujud isyarat. Sebab dia boleh sujud semua. Tu duduk, rokok je boleh. Sebab dia nak bangkit tak boleh. Tapi ingat, kalau rokok tu, dia boleh bangkit, tak pening, tak menghalang dia pun, wajib rokok seperti biasa. Bangkit, rokok, pening, duduk balik. Duduk balik, sujud seperti biasa. Bangun ke rakaat lain. Baik, tengok. Adakah masih pening rakaat yang kedua tu? Kalau pening boleh duduk. Baca Fatihah sambil duduk. Iftirah. Duduk sunnahnya lah iftirah. Duduk sambil baca Fatihah. Ingat, tiba-tiba sampai ihdinas siratal mustaqim. Dia yang menilai diri. Waktu saya kata jangan nilai orang. Dia nilai diri dia. Dia kata aku dah okey, dah pening. Wajib segera naik. Siapa tak naik, batal sembahyang dia. Dia tak benarkan duduk. Kerana diberi rukhsah duduk bagi orang tak mampu. Sekarang dia mampu. Pening dah tak ada. Wajib segera bangkit. Naik. Cuma tadi dia baca Fatihah, ni berbeza. Ihdinas siratal mustaqim. Nak naik baca Fatihah, jangan baca sambil naik. Beza tuan-puan. Tu saya nak fokus. Jangan baca Fatihah sambil naik. Sebab dia berbeza tempat dan level. Tempat kita sekarang Fatihah, level tadi baca sambil duduk, kita dah nak bertukar level tahap berdiri. Sebab kita kan boleh berdiri balik, wajib naik. Naik, Allahu Akbar. Naik itu, Allahu Akbar. Naik itu, berdiri betul balik. Kita sambung Fatihah. Jangan baca sambil naik. Sebab sambil naik itu, dia berpindah standard daripada standard berdiri ke standard duduk. Dia ada 4 standard sembahyang. Pertama, berdiri bagi orang mampu. Yang kedua, tak mampu duduk. Yang ketiga, mengiring. Yang keempat, teletan. Itu standard dia. Kalau kita baca dalam keadaan standard yang kedua, nak pindah balik standard tinggi, jangan baca sambil naik. Tak boleh. Stop dulu. Yang tadi tak apa. Tak payah stop. Sebab standard dah tinggi, turun ke bawah. Boleh sambung. Ini benda-benda teknikal yang perlu tuan-puan nampak. Perlu tuan-puan tahu, faham macam mana cara nak aplikasi ataupun cara nak buat ketika kita berlaku. Kalau pening ketika solat. Okey. Kita naik, saya ulang sekali tuan-puan, kita naik dah wajib naik ni. Jangan duduk. Duduk tak sah solat dia. Sebab dia dah hilang pening. Dia naik dan naik itu dalam keadaan senyap, jangan sambung Fatihah. Okey, berdiri dah, berdiri. Dia nak mula Fatihah baru ataupun nak sambung tadi iyyaka na'budu. Wajib sambung saja, cuma dalam mazhab Syafi'i sunat ulang balik. Mazhab Syafi'i sunat ulang balik kedudukan baru ni. Kan kita standard baru ni, standard atas balik. Mula bismillah, itu sunat. Tapi yang wajib teruskan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Habis tuan-puan, itu standard pertama. Baik, saya untuk orang sehat macam kita.
Jadi untuk orang sihat macam kita, tak perlulah tanya ustaz nak duduk atas kursi ke bawah. Bawah. Sebab apa? Sebab sejak lagi sujud, dia boleh sujud seperti biasa. Kalau atas kursi tak boleh sujud tuan-tuan, tak sah. Sebab tu saya tak timbul isu atas kursi. Kita orang sihat, duduk bawah, itulah afdal dan sunnah. Sebab apa kita kena duduk bawah? Kita boleh sujud. Pening tadi, pening bukan pasal sujud. Dia buat alasan pula, saya tak boleh sujud ustaz, sujud lagi pening. Lain, itu boleh duduk atas kursi. Itu nilai diri dia yang menilai dia. Kita jangan mudah hukum orang atas kursi tak sah. Bukan mudah-mudah nak hukum. Kena nilai diri dia yang tahu. Saya bakal kalau duduk bawah ustaz, tak boleh sujud, duduk atas kursi boleh. Nampak? Clear tuan-tuan. Satu. Isu yang kedua, kita tengok bahasa kitab dulu. Isu yang kedua, nama dia orang yang mampu berdiri. Saya baca bahasa kitab, kemudian kita bahasa kita. Orang yang mampu berdiri, ni orang sakit tuan-tuan. Dah masuk orang sakit dah. Orang sehat dah settle. Boleh faham semua sehat Geng-geng semua sehat ni. Semua sehat. Cuma dia pening jaga-jaga aja. Pening duduk. Tapi ingat jangan borong. Biasa kita borong tuan-tuan. Borong ni maksudnya duduk habis dia duduk sampai 4 rakaat. Amboi banyak cantik. Orang bagi sikit je time pening je duduk. Metang-metang boleh duduk, dia rakum semua 4 rakaat. Batal. Bahasa kita batal, dia panggil tak sah. Tidak sah sembahyang. Kenapa? Wajib qiyam. Orang tanya kenapa tak sah? Kalau orang buat argument jawapan kita wajib qiyam. Kenapa wajib? Sebab dia tak pening. Kenapa tak boleh dibenarkan duduk? Sebab dia pening. Kadar pening, hilang khusyuk. Settle pertama. Yang kedua, ini untuk isu orang sakit. Tapi orang sakit tuan-tuan, kita tak boleh nilai. Saya cerita teori je. Orang tu sendiri boleh nilai. Pertama, isu kedua, orang yang mampu berdiri. Ingat dia boleh berdiri dan mampu turun. Dia boleh turun. Ni turun sujud boleh. Tetapi tak mampu bangkit. Ni. Dia berdiri boleh. Siap pikul kursi dah. Boleh berdiri, tak ada salah apa pun. Ni kuat ni macam hard organ ni. Undertaker apa tu dia terajan turun boleh turun. Tak ada apa pun, kaki dia boleh turun macam ni, biasa je. Tapi problem dia ialah apabila dia duduk, dia tak boleh bangkit. Ni tak boleh ni. Kalau nak turun bangkit, kena upah orang tolong angkat saya. Kau muktamad tak perlu. Qada'ih je. Qada'ih kata kalau boleh bangkit kena orang tolak, wajib kena orang tolak. Kalau tak ada orang, wajib upah kadar yang sepatut. Tu qada'ih. Yang kita ambil yang muktamad. Muktamad tak boleh duduk. Dia duduk macam ni boleh. Dia nak naik tak boleh. Tak boleh naik. Isu kita ingat tuan-tuan, ni agak payah ni. Tuan-tuan nak pilih duduk terus ataupun berdiri. Sebab berdiri boleh. Duduk pun boleh. Turun pun boleh. Nak bangkit tak boleh. Nak pilih duduk ke ataupun berdiri. Itu payah tu. Kacau tu. Dia tak boleh fikir pakai ni semua boleh. Tu kuat power akal ni. Akal kata, okey, boleh. Duduk. Ni akal. Mudah. Panduan syarak. Syarak kata apa? Mazhab Syafi'i wajib berdiri. Kena pilih berdiri. Duduk, ya. Berdiri wajib. Kenapa? Kerana berdiri itu rukun. Kena utamakan berdiri. Wajib berdiri 3 rakaat. Jangan duduk. Sebab duduk dia tak boleh bangkit. Dan rakaat terakhir wajib dia duduk sujud seperti biasa. Kalau dia mampu lah. Sebab apa boleh duduk rakaat ketiga? Rakaat keempat. Sebab rakaat keempat tak bangkit-bangkit lah. Tak ada bangkit rakaat keempat. Tapi ingat, jangan tak duduk rakaat keempat. Sebab dia kena ikut rukun yang dia mampu. Dia mampu tak rukun duduk? Mampu. Sujud? Mampu. Jangan tak buat. Sebab itu rakaat keempat ni dia tak payah naik dah. Dia kena ikut rukun yang dia mampu. Itu poin dia. Rukun yang dia mampu dia kena buat. Okey, 3 rakaat tadi berdiri macam ni. Sebab dia mampu berdiri macam ni. Nak rokok pun berdiri, sujud pun berdiri. Sujud pun berdiri. Bila dia nak duduk, nanti kita cerita rakaat keempat tu dia duduk. Nanti keempat dia duduk. Ni belum bertemu dengan isu orang sakit terus lagi. Belum. Ni baru kedua. Dia ada 4 isu semua. 4 isu semua. Memang pening 4-4 hari ni. Memang dengan kita-kita duduk atas kerusi sekejap. Pening ustaz. Bukan dengan orang sakit je dengan kita-kita. Semua sembahyang duduk atas kerusi. Kacau dia tu.
Sebab apa? Faham duduk atas kerusi. Isu dianya 3 rakaat wajib berdiri macam ni. Okey. Rokok sambil berdiri. Memang rokok pun berdiri pun. Macam biasa. Allahu Akbar. Macam biasa. Sami Allahu liman hamidah. Sujud berdiri. Jangan duduk. Sebab duduk dia tak boleh naik. Kalau dia duduk, dia tak boleh naik. Cuma tu orang tu tanya tu, boleh tak duduk atas kursi? Saya nak duduk atas kursi. Kalau duduk atas kursi, dia boleh tolak naik? Boleh. Bukan mazhab Syafi'i ketat sangat. Tak apa tak boleh duduk langsung atas kursi? Boleh. Asal kalau dia duduk macam mana, tapi dia boleh naik balik, tak apa. Ni ceritanya wajib berdiri 3 rakaat tu. 3 rakaat. Okey, sujud macam mana? Sujud berdiri. Macam mana sujud berdiri? Kadar dia mampu. Ni. Macam hantu kopek. Ni tangan dia duduk macam ni. Kena rendah sikit. Kalau dia mampu. Kalau dia mampu, kadar kemampuan. Kalau dia mampu ni, kena rapat ni macam ni. Ni. Kalau kita buat macam ni, tu tungging tu, tak mangkit-mangkit. Tapi kalau mampu, contoh saya buat. Saya boleh buat macam ni. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ini hantu solat ustaz, dia kata ni. Tak pernah tengok sujud macam tu. Dia tak pernah belajar solat. Ni dia kata hantu raya solat macam tu. Dia hantukan kita pula. Itulah solat sujud sambil berdiri. Sujud lebih rendah. Sebab tu kena lebih rendah. Sebab kadar mampu. Tapi ingat, kalau dia tak mampu, sama. Rokok pun macam ni. Sujud pun macam ni. Sebab dia tak mampu. Cuma sujud jangan pegang. Sujud macam ni. Macam nak pegang pula sujud tu. Ni rokok pegang sunat. Sujud lepas. Tekan tak boleh. Kalau tekan sakit sangat, tak perlu paksa tekan. Samakan pun sah. Ada orang kata kalau sama rokok dengan sujud tidak sah. Itu bagi orang yang mampu. Tak mampu, boleh. Habis 3 rakaat. Semua macam tu. Duduk tahiyat awal, sama. Tahiyat duduk antara rujuk, sama. Dia berdiri. Contoh, sujud pertama kan? Sujud pertama. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Allahu akbar. Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Sujud kali kedua. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Fatihah. Itu 3 rakaat. Rakaat keempat wajib jangan tak duduk. Sebab apa? Sebab duduk tu rukun. Duduk itu rukun. Maka dia pun duduk. Isu sekarang ni nak pilih kursi ataupun duduk. Isu dia. Maka isu inilah tuan-tuan perlu difokus dengan teliti. Mengikut nisbah sakit kita. Sebab itu saya kata, tak sama orang. Cuma saya cerita teori. Kalau orang tu boleh duduk, boleh sujud seperti biasa, wajib. Jangan duduk atas kerusi. Dia boleh duduk, macam ni, duduk yang sunnah. Duduk macam ni. Dan dia boleh sujud, wajib. Tak boleh duduk atas kerusi. Sebab dia boleh sujud macam ni. Kenapa saya kata tak boleh duduk atas kerusi? Sebab sujud itu rukun. Apa rukun dia? Rukun sujud dan syarat sah sujud ada 8. Yang pertamanya mesti 7 anggota. Dia mampu tak 7? Mampu. Yang kedua mesti punggung tinggi dan kepala rendah. Dia tak boleh sama. Duduk atas kursi mana ada punggung tinggi, punggung duduk bawah. Tak sah sekiranya dia mampu. Tapi dia tak mampu. Tak mampu boleh duduk atas kursi. Dia duduk atas kursi, rokok pada atas kursi, sujud pada atas kursi. Tak mampu. Maka nilai mampu ni dia. Dia kata saya tak boleh ustaz paksa sujud patah pinggang ni. Tak payah duduk paksa. Duduk atas kursi ya. Siapa nak nilai? Dia jangan duduk nilai orang. Ni haji ni tak usah semaya ni. Pandai dia. Orang sahaja nilai diri sendiri. Habis. 2. Nombor 3 tuan. Boleh faham mudah je. Tuan jangan kata tak faham, nak balik cepat ni. Ni saya ulang balik. Cakap faham je. Ustaz faham ustaz. Saya tak belum tanya, dah cakap faham. Jangan balik awal. Kita nak balik awal ni. InsyaAllah tuan. Nanti saya ulang balik malam. Siapa nak lebih detail malam tu saya akan ulang balik. Nanti tajuk malam tu tajuk Qiyam. Kita dah tak lama dah. Okey, settle. Jadi kesimpulan yang muslimat tanya tu saya rasanya dia nak suruh tunjuk macam mana data kursi dan macam mana di bawah. Di bawah tu sama. Nanti saya tunjuk dia ada isu yang ketiga. Isu keempat. Baik, sama isu ketiga tuan. Isu ketiga, orang yang mampu berdiri tapi dia tak mampu duduk. Yang ni mudah tuan. Isu ketiga dan keempat mudah. Isu ketiga, dia kata orang yang mampu berdiri tak mampu duduk. Diri boleh,
Duduk dia tak boleh. Sakit pinggang, duduk tak boleh. Maka isu ketiga, dia mudah dia semayang berdiri 4 rakaat. Tadi kan 3 rakaat semayang berdiri. 1 duduk. Yang ni 4 rakaat berdiri. Mudah. Sampailah salam pun berdiri. Duk cegak macam tu. Apalah tahu Haji ni solat. Kita tak faham. Solat apa? Dia kata tak rokok, tak sujud. Salam pun berdiri. Ini solat mayat dia kata. Tak ada mayat depan. Dia tak tahu kawan sakit. Tahiyat sama. Macam ni. Faham macam mana? Adakah dia ternafi sunat hay'ah? Sunat hay'ah yang dia boleh buat, tetap boleh buat. Cuma jangan duduk macam ni. Dia duduk berdiri. Berdiri macam mana? Tak perlu. Ini ya. Yang dia buat sampai tahiyat tu, dia angkat at-tahiyat tu sampai illallah, angkat. Sebab dia sedang tahiyat. Nombor 4 terakhir. Nombor 4 inilah. Tuan-tuan, orang yang tak mampu berdiri walaupun sekejap. Ni. Tak mampu berdiri walaupun sekejap. Maka dia pilih untuk duduk. Sekarang isu dia tuan-tuan, duduk, nak pilih duduk atas kursi ataupun duduk terus di bawah. Sunnahnya, mazhab Syafi'i tuan-tuan, mazhab Syafi'i, sunnahnya, afdalnya, akmalnya duduk di bawah bagi orang mampu. Ingat tu, mampu. Dia duduk di bawah, dia mampu. Apa yang dia mampu? Sujud dia mampu. Baik. Sujud dia mampu, maka mesti dia ikut sunnah. Dia duduk di bawah, dia rokok. Okey, sorry. Kita mula macam ni. Kita mula dulu dengan orang yang mampu. Orang yang mampu, dia nak pilih duduk atas kursi ataupun duduk di bawah. Kalau orang mampu, dia tidak ada pilihan. Mampu sujud. Orang yang mampu sujud seperti biasa, wajib dia duduk di bawah. Itulah sunnahnya. Wajib dia duduk di bawah sebab dia mampu sujud. Kenapa tak dibenarkan atas kursi? Atas kursi dia tak mampu melaksanakan rukun sujud dengan sempurna. Sebab dia mampu sujud. Itu jangan bawa kursi tu apa. Duduk bawah. Duduk bawah macam ni. Kita mula. Ini orang yang mampu sujud seperti biasa. Dia pilih. Wajib bukan sunat. Wajib dia pilih untuk duduk atas lantai. Sebab bukan saja sunnah, tapi rukun sujud dia kena buat. Menyelesaikan rukun 7 anggota dan punggung lebih tinggi. Sujud seperti biasa. Macam ni. Salat seperti biasa. Allahu Akbar. Rukuk macam biasa. Sami Allahu liman hamid. Sujud. Jangan sujud rokok. Jangan. Sebab dia mampu. Sujud seperti biasa. Allahu Akbar. Seperti biasa. Allahu Akbar. Rabbi ghafirli warhamni wajaburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Allahu Akbar. Sebab dia mampu. Tak boleh duduk atas kursi. Ini yang orang kata tak sah duduk atas kursi. Tapi jangan umumkan. Jangan umumkan. Ikut nisbah orang. Sebab dia mampu. Dia kena duduk bawah. Habis. Kalau dia tak mampu, dia tak boleh sujud. Sujud ni sakit, tak perlu paksa. Sujud je sakit ni, tak perlu paksa. Itu yang perlu hati-hati dalam panggil penghuraian. Jangan paksa ke jemaah suruh sujud. Kerana dia sakit. Sakit macam mana? Menghilangkan khusyuk, bukan sakit teruk pun. Kalau saya sujud ni ustaz, memang terasa ni. Dah boleh dah, tak perlu sujud. Sebab menghilangkan khusyuk sakit. Maka dia duduk aja atas kursi. Duduk atas kursi. Zat, ambil kursi tu, Zat. Duduk atas kursi. Saya nak tunjuk kat tuan-puan, sujud atas kursi macam mana. Ni. Kursi memang kursi solat ni. Okey. Ni kursi, duduk atas kursi. Dia tak boleh dah berdiri. Duduk. Sebab apa dia tak duduk bawah? Sebab duduk bawah tu bukan kes tak boleh bangkit, kes sujud tak boleh. Oleh kerana sujud tak boleh, tuan-puan, sama je level. Duduk atas kursi pun sama, duduk bawah pun sama. Sebab tu boleh duduk atas kursi. Sama. Cuma sunnah. Ini baru lahir sunnah. Sunnahnya duduklah di bawah. Walaupun tak boleh sujud. Tak apa. Tapi oleh kerana dia kalau duduk bawah, payah nak bangkit, kena minta Miro, tolong angkat pakcik. Payah nak tolong angkat. Biar duduk atas kursi, mudah nak tolak. Duduk atas kursi. Apabila duduk atas kursi, solat macam mana? Saya nak tunjukkan tuan-puan, sujud je. Okey, di sini bagi orang yang mampu rokok dengan sujud lebih rendah, wajib sujud lebih rendah.
Rokok macam ni. Ni level rokok ni. Bau ni tuan-tuan, bau kena sama. Itu standard rokok yang wajib ni. Bau ni dia kena sama parah dengan ni. Kalau kita macam ni, tak boleh. Sebab kita mampu. Mampu tak rokok seperti biasa mengikut peraturan yang diperuntukkan. Mana peraturan? Bahu ni mesti sama dengan ni. Tunduk macam ni. Itu level rokok. Wajib bukan sunat. Sebab dia mampu. Dia kena buat macam ni. Habis. Satu. Yang kedua sujud. Sujud itu dia dah lebih bahu itu ke depan daripada dua kepala lutut. Bagi orang yang mampu. Dia buat macam ni. 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 Tangan tak apa. Kalau mampu buat tangan macam ni. Tak perlu letak bawah ni. Tak perlu tekan. Nanti tak boleh nak naik. Oh. Kacau. Memang tak boleh nak panggil orang. Oi, tolong. Tak apa nak tolong. Orang solat. Mam, stop mam. Saya tak boleh bangkit. Tak layan. Tapi dua tempat fokus tuan-tuan. Pertama, rokok macam ni mampu. Dan mampu lebih. Ini yang kita kata tak boleh sama ni. Kalau dia mampu tak boleh sama. Tak sah. Kalau dia rokok pun macam ni, sujud pun macam ni, tidak sah. Kenapa? Dia mampu. Tapi kalau tak mampu, tak apa. Kalau tak mampu, sama pun tak apa. Dia mampu kadar ni je. Tak sampai ni, wajib ni. Wajib dia kena ni. Tapi ni je, separuh. Kerana dia tak mampu. Boleh. Kadar kemampuan. Sujud pun tak boleh lebih. Tolak pun tak pergi dah. Ini je. Habis, pering rosok habis. Boleh. Kadar kemampuan, tak ada paksa. Tu pun kena huraian yang betul. Kadang-kadang hurai pun tak betul. Susah hati orang semayang. Tak sah. Tak sah apanya dia mampu kadang ni. Takkan nak tolak macam ni. Tolak macam ni memang tak naik dah. Itu kena huraian dengan cermat. Habis. Penutup dia tuan-tuan. Baik. Tuan-tuan biasa dengar tak? Kalau ada sujud. Kalau kena letak benda depan. Kan? Kena letak meja ke, letak tongkat ke depan. Supaya kena letak ni. Ya, mazhab Syafi'i dia khilaf. Tapi jangan mengatakan siapa tak depan ni tak sah solat dia. Jangan. Sebab dia ada khilaf. Ini khilaf di antara Imam Ramli, bapa saya, dengan Imam Rafi'i. Imam Ramli ni dengan Imam Syafi'i dia bergaduh. Bergaduh maksudnya berkhilaf. Seorang kata apa? Wajib solat di atas kursi kena rapat. Letak benda, letak bantal ke? Letak apa tak kisahlah. Letak, tu ada, saya tengok tugu, saya pernah tengok tugu solat. Dia letak tongkat. Tongkat depan ni, dia nak solat. Allahu Akbar. Oi, lain macam saya tengok solat ni. Dulu kita tak belajar lagi. Letak tongkat tu, letak balik pula. Dia sujud pula, ambil tongkat. Betul. Itu satu qaul. Qaul yang kedua, macam kita buat. Qaul yang kedua, tak wajib letak benda depan. Sah. Wallahu a'lam. Okey, soalan seterusnya. Kalau siapa pakai kerusi, kacau orang ni dia kata, "Soh nak letak ke mana ni? Nak letak sini ke, nak letak belakang ni?" Sebab tu seeloknya kalau orang belakang kerusi ni kena untuk ujung lah. Okey, kalau dia kena tengok dia berdiri. Kalau dia boleh berdiri, cuma dia kacau belakang ni, sebab tu dia kena belakang ni jangan ganggu orang. Kalau dia boleh berdiri, dia kena duduk dalam saf. Sebab dia boleh berdiri. Ketika dia berdiri, saf dia kaki. Tetapi memang dia duduk. Ini menepati kaki dia. Ni. Dia tak boleh bangkit dah. Inilah kaki dia. Tak putus saf ni, kaki dia. Ini bagi orang yang duduk tak boleh bangkit. Tapi kalau dia boleh bangkit, ni, undur ke belakang. Duduk macam tu. Ni. Tapi berhati-hati. Tu, belakang dia orang tak boleh sujud lah. Nanti dia kena duduk ujung-ujung tu. Tak boleh sujud dah. Sujud apa? Sujud atas punggung dia. Bukan punggung, kerusi. Wallahu a'lam. Ada soalan lagi tak? Tak ada kan? Okey, wallahu a'lam. Jangan tanya lagi. InsyaAllah, kalau ada kekeliruan tuan, kita nanti masuk kelas lain sebab dah lewat. Ada masing-masing ada komitmen hari ni. Wallahu a'lam. InsyaAllah kalau yang tak faham, kita akan sambung akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.